Semua isu rakan-rakan dah sebut. Jadi saya tak perlu cakap panjang lah malam ni. Ambil saja apa yang mereka cakap tadi, dah faham. Dua perkara saja yang kita sentuh. Yang utama sekali, masyarakat kita masih kurang faham masalah rasuah dan akibat rasuah. Yang kedua, yang paling sedang dimainkan untuk menyelamatkan perasuah, dimainkan isu perkauman dan agama. Ini dua saling melindungi satu sama lain. Perasuah nak selamat masa depan mereka, mereka menggunakan agama dan kaum. Dan juga bagi rakyat, bila rasuah berleluasa, mereka lah yang akan menderita dan susah. Saya selalu membawa contoh negara Sri Lanka dan Ceylon. Itu negeri yang paling maju di Asia di tahun 60-an. Lee Kuan Yew pernah berangan untuk jadikan Singapura seperti Ceylon atau Sri Lanka. Masa itu sidang-sidang antarabangsa dibuat di Sri Lanka. Tetapi bila negara mereka dilanda dengan rasuah berleluasa, akhirnya bankrupt. Presidennya lari ke luar negara dengan membawa berbilion dolar untuk simpan di luar negara. Dan nak pulih Sri Lanka barangkali mengambil masa yang begitu panjang. Hadirin sekalian, bila saya mendengar ucapan-ucapan orang yang faham ekonomi, yang tahu accountant, yang tahu masalah kira-kira wang dan sebagainya, saya tak pandai hal itu. Cintong pun saya rasa tak berapa mahir dalam bidang itu. Kita dengar ucapan Rapidhi Ramli, kita dengar ucapan Tony Phua, kita dengar ucapan Lim Guan Eng, kita dengar ucapan-ucapan seperti Dr. Jomo Sundram dan lain-lain lagi. Orang yang tahu hal ekonomi, termasuk perangkaan-perangkaan. Bila mereka dedahkan hal rasuah dan penyelewengan, saya sendiri antara percaya dengan tidak itu sama banyak. Betul kan ni? Orang ini ambil puluh juta, orang ini ambil bilion. Ini barangkali tuduhan-tuduhan untuk melemahkan lawan kita. Bukan realiti, tapi dia adalah satu tuduhan. Anggapan saya bercampur antara realiti dengan fantasi. Betulkah semua ini? Dengan takdir Tuhan, kita diberi peluang memerintah pada tahun 2018. Bila peluang memerintah, maka mesyuarat kabinet yang kedua, aku tak silap saya mencadangkan buat satu jawatan kuasa siasatan di bawah kuasa kabinet, di bawah ketuanya Perdana Menteri, dan kuasa diturun daripada Yang di-Pertuan Agong. Lalu dilantiklah. Semua mereka ni bekas pegawai kerajaan. Tan Sri Amrin Buang dan lain-lain pegawai. Buat siasatan. Kita minta Kementerian Pertahanan disiasat dulu. Lepas siasat 4-5 bulan, saya panggil Tan Sri Amrin Buang, saya tanya, bagaimana siasatan setakat ini? Dia beritahu pada saya terkejut. Artinya bila disiasat baru kita tahu apa yang berlaku sebenarnya lebih buruk daripada apa yang kita dengar. Dia kata, Yang Berhormat, land swap sahaja kerajaan dah rugi 500 juta. Betul, Ling Guan Eng? Land swap saja. Artinya tanah-tanah kepunyaan Kementerian Pertahanan dijual dengan harga bukan harga pasaran.
dijual dengan harga di bawah harga pasaran. Itu saja sudah setengah bilion kerajaan rugi. Yang itu saya tak tahu sebelum itu. Kemudian selepas 6 bulan, sepatutnya kita terima kapal LCS pada bulan Mei tahun 2019 atau Mei atau Jun. 1 biji pun tak siap lagi. Saya pun pergi melawat tempat buat kapal itu. Naik helikopter pergi melawat. Kemudian panggil Tan Sri Amrin Buang, tanya dia, bolehkah siap? Dia kata tak nampak jalan. Kerana di antaranya 400 juta dibayar, tak ada kena-mengena dengan buat kapal. Rupanya hati bila kita siasat, apa yang diberitakan sebelum pilihan raya betul. Bahkan kita tak boleh percaya. Begitu teruk pentadbiran keuangan Malaysia. Jangan salahkan pegawai-pegawai kerajaan. Saya masuk jadi menteri, saya akui saya tak pandai. Tak ada pengalaman. Tapi kita bincang dengan pegawai kerajaan, panglima angkatan tentera, jeneral-jeneral, mereka beri kerjasama yang cukup baik. Bila kita nak buat defense white paper, yang banyak hal soal teknikal dan sebagainya dibimbing oleh Lim Chin Tong, Timbalan Menteri. Pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai tentera, mereka bekerja sungguh-sungguh. Setahun siap laporan itu. Di antara pegawai ada yang bekerja termasuk hari Minggu. Sampai pukul 2-3 pagi mereka membuka mata. Orang kata jegir mata. Untuk siapkan defense white paper. Artinya rasuah dan penyelewengan sekarang ini berpunca daripada orang politik. Bukan daripada pegawai kerajaan. Sebab pegawai kerajaan dia ikut bos. Kalau kita masuk situ, bincang dengan mereka, apa beli senjata, apa beli apa, kita tak minta oleh 1 sen, mereka tak offer kita. Dan mereka pun takut nak buka mulut. Misalnya, Yang Berhormat, boleh ambil sikit kot. Dia tak berani. Sebab, daripada awal kita tak buka langkah-langkah itu. Jadi bila siasat atau sekalian kita dapati, ya Allah, betullah pandangan-pandangan mereka yang buat kiraan ini, bocor, leakage lebih kurang 1 tahun 60 bilion. 60 bilion. Kalau tak berlaku kebocoran, Malaysia barangkali mengatasi Korea Selatan. Di sudut ekonomi kita. Bila duit makin kurang hadirin sekalian, yang akan susah nanti orang kampung. Dan banyak orang kampung bumi putra. Atau orang India miskin. Kerana subsidi bantuan-bantuan terpaksa kurang. Kerana duit makin tak ada. Ini hadirin sekalian. Kemudian nak lindungi rasuah ini, kita kena kekalkan pemerintahan Melayu Islam. Kalau naik DAP, apa nak jadi pada orang Melayu? Sekarang sebar macam-macam dalam video. Kalau DAP merintah Malaysia, dia akan tutup JAKIM. Dia akan buang Raja Melayu. Dia akan buang agama Islam, agama resmi. Nak buang macam mana? Setiap kali kita buat perjanjian, dalam Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan, DAP tanda tangan. Mereka mengakui perlembagaan Malaysia, iaitu Raja Berperlembagaan, Islam Agama Persekutuan, Bahasa Melayu, Bahasa Resmi, hak-hak dalam 153 perlembagaan, semuanya diakui. Tapi inilah dimain. Dan laku isu perkauman ini. Laku. Tambahan pula, datang ulama-ulama daripada PAS, memberi fatwa-fatwa biarlah Melayu Islam berkuasa. Walaupun rasuah, walaupun menyeleweng, mereka Melayu, mereka Islam, mereka ada pintu taubat. Kalau orang Cina ni, orang bukan Islam ni, baik macam mana pun dia tak ada pintu taubat. Ini pandangan ini yang merosakkan terus iklim untuk kita menegakkan keadilan di Malaysia. Sebab itulah kita lihat Zahid Hamidi yang hadapi tuduhan begitu, Haji Hadi terakhir hegeh pergi jumpa Zahid Hamidi. Siapa beritahu? Zahid Hamidi kata, Ustaz Hadi yang sangat-sangat nak jumpa saya, bukan saya nak jumpa dia. Pergilah peluk apa semua. Lepas itu,
Bila UMNO tak layan, dia pula kata UMNO gelinya. Gelinya ni tahu tak? Gata. Hari-hari berubah asalkan Melayu Islam memerintah. Ya, kita nak Melayu, kita nak orang Islam, tapi biarlah yang berintegriti. Sebab agama kita mengajar begitu. Tapi ayat laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan daripada golongan kami mereka yang memperjuangkan semangat asabiyah perkauman. Dah tak baca dah ayat itu sekarang. Dulu masa saya pemuda PAS, itulah ayat yang kita baca. Bahkan tajuk Muktamar PAS menggempur pemikiran asabiyah. Artinya orang Melayu yang zalim, orang Melayu rasuah, mesti kita kena tolak. Sekarang dah tak ada ayat itu. Dah tak ada ayat itu. Menggempur. Bertindak menentang kezaliman. Ayat yang terkenal kita ceramah di seluruh Malaysia mengembangkan PAS pada waktu itu. Sekarang dah tak ada ayat itu. Ayat sekarang, asalkan Melayu, asalkan Islam, kita kena sokong. Inilah yang dapat melindungi pengamal-pengamal rasuah. Hadirin sekalian, bila berlaku kita siasatan dan bila dihadap ke mahkamah, kita terkejut. Kalau saya jadi menteri 3 penggal, tak makan, duit semua masuk bank. Semua masuk bank. Makan saya minta cintong belanja. Misalnya lah, nak pergi luar negeri minta tiket kat Salahuddin. Saya tak belanja langsung, semua masuk bank. Rosmah sekali minta 180 juta. Untuk projek solar, untuk anak-anak sekolah. Dibuktikan dalam mahkamah. Sekarang bayangkan 180 juta. Bocor satu projek. Kalau beratus projek di Malaysia ni, banyak mana mereka ambil. Sebab itu bila pihak yang mengatakan, yang buat kiraan bocor 60 bilion, saya yakin dah sekarang. Sebab bila buat siasatan, saya sendiri terkejut. Rupa-rupanya mereka makan begitu besar. Hadirin sekalian, menteri dia tak kaya dengan makan gaji. Dia kaya kerana curi. Ada menteri bila meninggal dunia, mak dia dengan isteri dia berebut harta 2 bilion. Tak tahu Salahuddin kamu simpan berapa juta, 22 bulan jadi menteri. 2 bilion. Saya kata betul kan ni? Tak pelik. Bila kita lihat isteri Perdana Menteri, satu projek dia minta 180 juta. Tu yang dia kena bayar denda 950 juta kerana dia kena denda 5 kali suapan yang dia terima. Itu yang dibuktikan di mahkamah. Yang belum dibicarakan tak tahu banyak mana lagi. Inilah perkara yang paling besar. Saya dalam kempen saya tak tumpu yang lain. Ini saja yang menyebabkan ekonomi kita jadi teruk. Duit sudah hampir RM5 $1. Nak pergi haji sekarang dah dekat 25,000. Bukan harga tambang tu naik sangat, kerana duit kita jatuh. Saya pergi Mekah dulu. Muassasah minta $1,000 di sana lah. 2,500. Sekarang kita pergi Mekah, muassasah minta $1,000, kita kena bayar 4,800. Nampak ke tak? Tak naik pun, tapi duit kita jatuh. Tambang kapal terbang, $1,000, 2,500. 20 tahun dulu. Sekarang tambang kapal terbang $1,000, 4,700. Orang Singapura pergi Mekah. 20 tahun dulu dia bayar $7,000. Sekarang pun dia pergi Mekah $7,000. Kerana duit dia pertahan, duit kita jatuh. Sebab itu kita pergi Mekah. Nanti satu hari Lin Chin Tong pun akan pergi. InsyaAllah. Orang Brunei dengan orang Singapura duduk di Hilton dekat dengan Kaabah. Sebab mereka duduk di Hilton di Mekah lebih murah daripada hotel 4 bintang di Singapura. Sebab duit mereka tinggi. Kita dengan Arab Saudi, masa saya pergi Mekah dulu, RM100, RM145. Sekarang RM100, RM70. Jatuh lebih 60%. Tu yang kita pergi Mekah kena bayar sampai 25,000 kerana duit kita jatuh. Faham ke tak?
Kenapa jatuh? Reserve makin tak ada. Kenapa reserve makin kurang? Sebab pakai duk curi. Itulah hadirin sekalian. Saya ingat bila dah kita tahu buat siasatan, kita terkejut. Maka perkara ni perkara yang paling serius kita kena fikir. Kalaulah berdasarkan kaum, kita kata ini biarlah orang Melayu merintah nak jadi apa pun kita, tunggulah. Lama-lama kita jadi Sri Lanka. Bila jadi macam tu kita tak boleh buat apa dah. Dan negara lain sedang memotong kita. Isu rasuah, isu tirih perkara besar dia bersangkut paut dengan ekonomi. Ya tuan-tuan dengan seronok lah. Bila belanjawan baru ni, betul bukan belanjawan saya sebut, sembang kedai kopi. Belanjawan dia kena bentang, kena bahas, kena lulus. Baru ni bukan bahas pun. Dia umum-umum tak bahas. Mana dia nak ambil duit nak belanja begitu? Kita tak tahu. Dia beritahu kepada Cik Kiah dapat 6,000. Cik Rosmah dapat 180 juta. Ini yang tulis sekalian perkara-perkara ni. Orang Melayu, orang Islam tolonglah ambil berat. Orang Cina dia bangun lawan rasuah dalam kes Koperasi Bersatu. Masa Tan Kun Suan. Selepas daripada itu MCA ni boleh kata tak naik dah. Orang India dia bangun lawan rasuah masa kes Mica Holding. MIC hidup segan mati tak mau sampai sekarang. Orang Melayu lagi rasuah kuat, lagi menang dalam pilihan raya. Ni apa ni? Kemudian kita bersyarah, Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Betul. Kalau kita amalkan apa yang diperintah oleh Allah. Kita beritahu, Nabi Muhammad beritahu kepada kita, kalau Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangannya. Apa makna? Makna kata tak kira anak siapapun equal to the law. Ini tidak berlaku. Dan kita boleh reda kalau orang besar mencuri di atas nama Melayu. Tak boleh hadirin sekalian. Akhirnya negara akan jadi rosak. Tolonglah. Saya dengar tadi semua kata Anwar Ibrahim layak jadi Perdana Menteri. Bagi saya Anwar Ibrahim lebih daripada layak. Tapi nak jadi Perdana Menteri, kelayakan yang paling utama, dia mesti ada cukup bilang dalam parlimen. Cukup bilang, mesti ada 112 kursi. Betul ke tak? Layak macam mana pun kalau menang 70 nak buat apa? Mak Sabri itu layak ke tu? Lah, saya tengok muka dia hari bentang parlimen tu, bentang belanjawan tu, muka dia jadi muka 4 segi. Sebab apa? Dia tahu parlimen akan dibubarkan kerana pistol letak di kepala dia. Hang tak bubar, kemungkinan kami akan ambil tindakan disiplin, mungkin pecat dia. Kenapa? Nak pelihara segera, kita tahu nak selamatkan penyamun-penyamun. Belanjawan, sebut-sebut tak tahu nak ambil duit mana. Kalaulah kita menang, kita kena buat belanjawan lain. Kalau mereka menang, mereka juga kena buat belanjawan lain. Sebab itulah hadirin sekalian, kita, Anwar Ibrahim kita kata layak pimpinan antarabangsa mimpin ni. Kita boleh cakap apa saja. Tapi kalau tak dapat 112 kursi, boleh cakap lah. Zahid Hamidi yang begitu boleh layak jadi Perdana Menteri kalau dia dapat lebih 112 kursi. Faham keadaan ni? Jadi soal jangan bincang soal kelayakan. Bincang kita mesti menang di Batu Pahat, mesti menang di Muar, mesti menang di Parit Sulung, mesti menang di Tanjung Piai, mesti menang di Kota Tinggi, mesti menang di Segamat, mesti menang di Bakri, mesti menang di Pasir Gudang. Boleh ke tak? Menang begitu. Melepasi 112 kursi, pukul 10 pagi, 20 hari bulan November, barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sekian, terima kasih.